keluar. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul dalam program pagi ini, webinar online Youngpreneur Competition OYC 2021. Untuk pengetahuan semua, program ini menghimpunkan 30 orang usahawan online dalam kalangan pelajar untuk digilap bakat dan perusahaan mereka. Usahawan akan dibimbing oleh fasilitator keusahawanan dalam kalangan pensyarah yang terpilih. Satu fasilitator akan membimbing 2 orang usahawan. Okey, untuk webinar hari ini, tajuknya adalah My 9 Years Process of Business bersama panel jemputan kita yang merupakan alumni UiTM Terengganu, iaitu Encik Anas Fikri Ahmad Basar. Apa khabar Cik Anas? Khabar baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Puan. Nak saya buat video juga ke? Apa dia? Nak saya start the image juga ke? The video juga ke? Boleh je. Boleh je, tunjuk sikit muka yang handsome tu. Tak ada lah. Okey. Nampak? Mana Nampak tak? Tak ada? Oh, sekejap. Saya first time guna the Webex ni. Okey. Nampak dah Encik Anas tu. Okay. Saya Puan Nur Azlina Ahmad, pensyarah kanan daripada UiTM Terengganu. Mengajar subjek ekonomi dan juga sebelum ni pernah juga mengajar subjek entrepreneurship sekejap. Okey. Sebelum tu terima kasih kepada Cik Anas sebab sudi meluangkan masa untuk bersama program kita pada pagi ini. Okey, sebelum saya meneruskan sesi webinar ini dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang panel pada pagi ini. Cik Anas tak bagi CV kat saya. Oh, tak ada CV Ada tu yang terlampau ringkas sangat. So saya cerita yang ada je lah. Nanti kalau Cik Anas nak tambah, boleh tambah. Okey, nama panel kita pada pagi ini adalah Cik Anas Fikri bin Ahmad Basar, berumur 31 tahun, memegang jawatan CEO dalam Tuan Anas Holding Sendirian Berhad. Merupakan graduan Diploma Office Management dan melanjutkan pelajaran dalam Ijazah Sarjana Muda Customer Service di UiTM Puncak Alam. Okey, Tuan Anas Holding Sendirian Berhad dimulakan pada 1 April 2012 menggunakan brand Proper Hijab dengan menjual tudung labuh, moden dan berfashion. Okey, perniagaan Cik Anas mulai berkembang sehingga tahun 2020 dengan memiliki bangunan 4 tingkat, staf seramai 50 orang dan berjaya menjual tudung ke peringkat antarabangsa. Okey, Cik Anas, sebelum tu saya nak tanya, Cik Anas ni asalnya orang mana Okey, Assalamualaikum semua. Okey, macam apa yang Puan Nur Azlina cakap lah, ada sedikit lah perputaran sedikit lah. Saya bermula dengan enterprise pada 2012 dulu. Kemudian kita bertukar ke Sendirian Berhad pada tahun 2017. Saya berasal daripada Shah Alam, Selangor. Dan sekarang menetap di Setia Alam. So mula-mula tu start dengan enterprise dulu lah kan? Lepas tu baru tukar ke Sendirian Berhad. Betul. Okey. Dah berkahwin ke Cik Anas? Alhamdulillah dah berkahwin. Dah 7 tahun berkahwin. Anak pun dah 2 dah. Lelaki dan perempuan sepasang. Anak sepasang lah. Yes, my routine saya hantar anak saya pagi tadi ke sekolah. Macam itulah hari pagi kan. Now inilah. Okey, yelah sebab saya tak dapat CV yang lengkap. Jadi tu yang tak tahu. Jadi kalau bila kita bercerita macam ni, tahu dah background, jadi dia lebih mesra lah sikit kan, nak bertanya tu pun kita faham dah, boleh tanya apa benda kan. Okey, saya percaya antara objektif program perkongsian ini adalah sebagai memberi motivasi dan semangat kepada para usahawan muda meneruskan perniagaan mereka, especially untuk kita punya pelajar ni lah tadi. Okey, dalam program ini juga kita nak minta Cik Anas berkongsi selok-belok dalam berniaga
serta pengalaman untuk dijadikan panduan dalam pelajar-pelajar menjalankan perniagaan. Okey, yang saya dapat makluman daripada Urustia, pelajar-pelajar yang terlibat dalam program ni adalah pelajar-pelajar yang memang sudah menjalankan perniagaan. Okey, jadi kalau Cik Anas hari ni, kalau Cik Anas boleh kongsikan pengalaman, suka duka, kemanisan, yelah di sebalik kemanisan tu mesti ada pahit, manis, masam, kan? Kalau boleh ceritakan yang masam ke yang pahit tu, jangan cerita yang manis je. Sebab diorang kena tahu realitinya bila kita menjalankan bisnes ni, dia memang ada kepahitan ataupun kesulitan di sebalik kejayaan kita ni. So kalau boleh hari ni share lah. Jangan tutup yang pahit-pahit tu, jangan tutup. Biar dia orang ni ambil maklum. Di sebalik kejayaan mesti ada cabaran dia. Okey, so saya tak nak berceloteh lebih lanjut sebab kalau pensyarah ni dia kalau berceloteh dia memang boleh 2 jam tu dia boleh bagi lecture, tak ada masalah. Jadi saya teruslah dengan soalan yang pertama. Soalan pertama saya, apakah faktor yang mendorong Encik Anas mencuburi bidang keusahawanan? Silakan Encik Anas. Okay. Assalamualaikum semua sekali lagi. Dengar suara saya jelas? Sebelum saya mulakan perkongsian, saya harap jelas suara saya semua jelas The audio, the video jelas. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Azlina. Jika tak jelas suara saya boleh beritahu lah, cakap je Okey. So, alhamdulillah, terima kasih kepada Urustia pengurusan menjemput saya untuk memberi perkongsian kepada pelajar-pelajar di UiTM Dungun, Terengganu, okey. Kebetulan pula, apa yang saya tahu, anda semua telah ada perniagaan yang anda sedang jalankan sekarang. Sama seperti saya pada tahun 2012 dulu. Saya bermula ketika saya masih belajar. Modal niaga dulu pun RM200 ialah modal daripada dulu saya pinjaman PTPTN lah kan. Saya gunakan duit PTPTN lah. Alhamdulillah sekarang dah habis bayar dah. So saya pun bermula ketika masih belajar. Beza dia, anda semua beruntunglah dibimbing oleh ada pensyarah ataupun orang yang membimbing di dalam universiti tu dalam bidang keusahawanan ini ataupun mengajar anda dalam bidang keusahawanan ni. Dulu saya tak ada. Saya belajar sendiri, saya buat sendiri. Alhamdulillah, setelah sekarang masuk tahun ke 9 tahun saya menjalankan perniagaan tudung dan sekarang kita telah move sedikit kepada pakaian, bidang pakaian sedikit. Dan kalau sesiapa yang belum tahu, saya membawa image ataupun saya membawa jenama Proper Hijab, ataupun ada yang masih kenal ataupun tidak masih kenal lagi. Saya punya perniagaan adalah Proper Hijab, di bawah label di bawah syarikat Tuan Anas Holding Sdn Bhd. So soalan Puan Nur Azlina tadi, faktor yang mendorong saya mencuburi bidang keusahawanan. So far pada tahun 2012 dulu, online ni dia tak rancak macam ni. Kalau siapa yang ataupun adik-adik masih lagi ada pada tahun 2012 dulu, ataupun pensyarah-pensyarah yang ada di dalam ni, pada tahun 2012 dulu WhatsApp pun baru bermula dekat Malaysia ni. Facebook baru sangat, baru setahun dua. Instagram tak ada lagi sangat. So tetapi saya telah mencuba juga di dalam bidang perniagaan online ni juga. Saya bermula bukan online lah. Cerita dulu. Saya bermula dengan saya ingat lagi modal saya RM200, saya punya partner RM200. Partner saya alumni UiTM juga, di dalam bidang medik. Dia RM200, dia duit JPA lah. Saya RM200 duit PTPTN. Asalnya dulu kenapa kita bermula dengan perniagaan ni, kerana partner saya ni dulu dia suka membeli tudung online. Walaupun masa tu tak ada berapa besar sangat ataupun tak banyak sangat pun yang menjual secara online, tapi dia keep kerap membeli. Setiap kali dia nak membeli tu pula dia menggunakan saya punya Maybank to You, sebab saya memang ada Maybank to You daripada dulu. So, setiap kali membeli kita ni pun kita kadang dalam kelas minta tag number lah apa benda semua kan. So
Satu hari saya tanya lah, why not you cuba menjual pula? Kan asyik membeli je, cuba kita jual pula. Lepas tu dia kata nak jual apa? Kita jual tudung lah, kan? So, kita decide, kita mulakan dengan dia 200, saya 200, kita pergi KL. Okay? So, asalnya dulu kita nak membeli tudung yang dah siap. Tudung yang dah siap. Okay, nama projek dia pun tak ada lagi masa tu. Pada kita start 1 April 2012. Saya ingat lagi hari tu, hari Sabtu kot. So, tak ada lagi. Nama projek pun tak ada lagi. So, kita terus pergi KL. Okay? Kita berdua pergi KL. Kita nak cari dekat, kalau siapa yang tahu, siapa yang pernah pergi Jalan Tar tu kan, ke area Jalan Tar tu. Okay, KL tu. So, saya terus pergi ke sana. Okay. Kita asalnya nak mencari tudung dah siap nak jual balik. Okey. Bila dah sampai sana cari-cari tak ada yang berkenan di hati. Okey, tetapi memang the main konsep tu dulu kita nak bawa image tudung labuh yang berfashion. Okey. Daripada asalnya kita dah memang nak tetapkan kita punya image yang kita nak bawa dalam penjualan tudung kita. Okey. Sebabnya kalau dulu zaman sebelum tu dulu kalau tudung labuh ni mesti macam tudung kita panggil apa, tudung ustazah. Okey, tudung ustazah tahu kan, kalau nak pakai tudung labuh mesti macam tu kan, mungkin cantik tetapi mungkin ada yang nak cuba berfashion. Okey, nak cuba berfashion di dalam menutup aurat tu, menutup tudung apa, pakai tudung labuh yang cantik. So kita nak cuba bawa that image tu. Okey, so kita cari dekat KL tu tak ada. Okey, tak ada tu, bila dah tak ada tu kita decide kita beli kain. Okey, kalau lebih kurang 2 meter ukuran. Okey, kita beli dalam 20 helai, potong, kita pergi hantar dekat makcik yang biasa kat rumah-rumah kan, yang makcik menjahit tu, kita hantar siaplah dalam lebih kurang 20 helai. Okey, 20 helai tu saya bawa keesokan harinya. Dia sekejap je siap. Okey, dalam masa 2-3 jam sekejap, sebab jet tepi je. Dulu shawl, kalau perempuan dia tahulah shawl jet tepi je dulu kan, shawl labuh 2 meter lebih kurang. Okey, so saya bawa pergi kelas. Saya ingat lagi dekat UiTM Puncak Alam. Okey, saya menjual dekat rakan-rakan kelas saya, okay? Dengan tak ada ilmu ataupun tak ada tahu pasal tudung. Okey, kita main gedah je. Tak ada ilmu pasal tudung, tak ada ilmu pasal even color pun saya tak payah. Orang lelaki ni dia biru-biru, okey, merah-merah, kuning-kuning, dia tak ada kuning apa tu, mustard ke, okey, ocean blue, tak ada, dia tak tahu. Okey, so ilmu pasal color pun saya tak tahu sangat. Okey, ilmu pasal kain pun saya tak ada. Okey, apa yang saya buat, saya gedah je. Okey, saya gedah je. Bila kawan tanya, tudung apa? Tudung jet tepi. Dulu dia panggil shawl tepi je kan. Saya jual, saya ingat RM25 selai dulu. First day saya jual. Okey, saya bawa pergi kelas. Okey, bawa pergi kelas seminggu saya bawa pergi jual. 20 helai tu saya bawa seminggu. Hari ke-7, hari dah selepas seminggu tu kan, alhamdulillah. Okey, tak laku langsung. Okey, 20 helai tu saya bawa hari pertama, hari ke seminggu tu pun 20 helai juga saya bawa balik. So tak laku. Hari-hari kita approach member rakan-rakan saya masih ada lagi. Okay, saya approach kawan-kawan perempuan saya, belilah ni saya jual lah. Dia tanya kita mandai dulu, tak ada ilmu pasal tudung, kita main jual je, kita gedah je. So 20 helai tu tak laku langsung. Okay, tak laku langsung. Okay. Kemudian partner saya take over pula, dia bawa lah pergi kawan-kawan dia pula lah, dia perempuan. So bila perempuan ni dia tahulah pasal tudung, pasal jahit tu, pasal kain, pasal color kan. So dia menjual dengan kawan-kawan itu lebih senang. Okay, lebih senang. Dalam masa 2-3 hari habis. So bila habis tu kita dapat the modal tu, kita pusing balik lah. Kita keluar kita keluar 20 helai, the second keluaran tu kita keluarkan 40 helai pula. Okay, itu cerita permulaan dululah saya ketiga projek bermula lah. Saya bermula dengan tidak laku. Okay, saya bermula dengan cerita pahit lah. Saya bermula dengan tidak laku 20 helai tu, cerita betul lah. Dekat UiTM Puncak Alam lah, masa saya masih belajar lagi. Okay. Kemudian kalau dikata apa faktor pendorong saya terlibat dalam bidang keusahawanan ni, banyak faktor lah. Okay, banyak faktor. Antaranya ketika saya masih intern ataupun practical student pada tahun 2013, masa tu kita dah adalah projek, tapi ialah kita tak rasa yang kita boleh buat sampai tahap macam ni. Bila kita start tu kita rasa macam cari duit tepi, okey, duit poket lah, macam tu je. Okey, so bila saya start dengan intern ni, student ni, okey, kita diberi masa rehat sejam lah, makan, solat kan. Bila saya masuk, pagi kita masuk kerja, kita solat, kita makan, bila masuk kerja balik tu kita ngantuk lah bawah aircon kan. Masa tu intern lah. Sebab tu saya berfikir yang saya rasa that one is turning point lah. Masa tu turning point yang saya rasa saya perlukan business untuk hidup saya. Sebab yelah saya tak boleh bukanlah maksudnya saya tak boleh dikontrol, tetapi saya tak boleh masuk kerja, ada waktu yang saya kena ikut, saya mengantuk kan. So yelah kita kena jaga rezeki kita. Saya tak boleh nak
nak curi tulang ke, nak tidur kat office ke, tak boleh lah kan. So antara faktor terbesar. And the second thing ialah nak kata faktor keluarga juga, tak juga. Saya ni senang, simple mak saya ni dia tak menyokong. Dia tidak menyokong saya berniaga, tetapi tidak membantah. Ada diam je, dia gitu je. Bila dah habis belajar tu dia kata pergilah kerja. Baru dia dah tahu dah kita dekat rumah tu kita dah buat beribu dah. Tapi dia, yelah mindset kan kita punya mindset lah. Kita punya orang tua, saya tak salahkan pun. Cumanya dia tidak membantu, tapi dia tidak melarang. Tapi saya tahu dia ada doa kan. So that's why doa ibu bapa ni penting lah kan. So itulah antara faktor-faktor yang saya tak nak. Okay. Satu lagi saya pagi-pagi dulu sebelum pergi kelas ke kan, saya pagi-pagi saya akan pergi surat khabar atas ini motor kan. So, jalan kat rumah saya tu atas tu orang beratur jam panjang pagi pukul 8 pagi kan. Panjang sangat jam nak pergi kerja. Balik petang saya dah balik kelas pukul 4.30 pukul 5 saya balik rumah. Orang jam pula balik rumah. So antara faktor yang membuatkan saya rasa saya perlu berniaga untuk saya ada masa sendiri. Okay. Berniaga ni dia tak ada masa. Tadi saya tak ada masa. 24 jam tu sibuk, tetapi fleksibel masa tu ada. Kan? So saya rasa itu antara faktor lah. Saya simple je kita cerita jujur je. Faktor dia saya tak nak menghadap jam, saya tak nak menghadap di control the time masa tu kan. So itulah turning point yang saya rasa saya perlu teruskan perniagaan property tu. Okey, kalau dengar daripada cerita ni tadi, maksudnya Cik Anas bermula dengan modal RM200 dan partner pun RM200. Okey, maksudnya modal permulaan RM400 lah. Betul. Okey, boleh tahu tak partner tu tadi, kalau dengar cerita partner tu perempuan tu? Betul. Sekarang okay, isteri saya. Okey, so, saya dah teka dah tadi tu. Saya dah agak dah tu tadi. Mesti dia dah jadi partner, dah bertukar jawatan jadi wife dah ni kan. Okey, so memang bila maksudnya chemistry tu dah nampak dari awal kan, daripada sebelum jumpa proper hijab sampailah ke tahap yang ini, maksudnya memang dah nampak chemistry tu daripada awal kan. Okey. Cerita partner saya ni lebih menarik. Dia alumni UiTM juga, medik, dia doktor. Okey. Berhenti pada tahun 2014, berhenti bekerja lah sebagai doktor untuk sama-sama berniaga. So satu keputusan yang besar jugalah and berat juga untuk dibuat. Sama-sama berniaga lah ni. Betul. Sama-sama membangunkan proper hijab. Okey, betul. Apa ni tadi, kalau dengar cerita tadi kan, bawa 20 helai seminggu tak ada orang beli pun. Betul. Okey, lepas tu bila wife tadi, bila partner tadi yang bawa, sebab dia orang perempuan dan dia boleh cerita pasal tudung dengan lebih lanjut, so dia boleh jual benda tu kan. Jadi macam mana datang keberanian tu Encik Anas nak meneruskan perniagaan dalam bidang fashion, dalam bidang tudung ni yang memang semestinya orang perempuan je yang membeli. Jadi macam mana ada keberanian tu nak menceburkan diri dalam bidang fashion wanita? Silakan. Okey. The first thing ada orang lelaki dekat sini, okey. Orang perempuan ni daripada hujung rambut atau hujung kepala sampai hujung kaki. Semuanya perlukan baru. Okey, kalau tanya saya ni, nak berniaga ni, kita berniaga barang perempuan ni sangat senang nak jual. Okey. Dia tudung dia kena tukar setiap hari. Kalau kita perasan lecturer kita kan, lecturer kita kalau masuk kelas tu hari-hari tudung lain, confirm. Sebab apa? Dia kena matchkan dengan baju pula mesti kena lain juga. Okey. Kemudian kasut, handbag, okey. Satu kerana ada accessories lah, dia ada rantai ke gelang ke kan. So and benda tu pula dia kena sentiasa bertukar. Okay, this is naluri ataupun fitrah perempuan. Okay, yang Allah lah ciptakan. Okay, dia suka berhias, dia suka bercantik. Okay, so benda ni pun saya dah pandang dulu. Okay, saya cakap niaga barang perempuan ni memang senang. Okay, kita tak boleh jual tudung, kita tak jual baju. Tak jual baju, kita jual kasut, handbag. Kita cuba. Okay, saya pun dulu bukanlah terus nak tetapkan jual tudung. Saya ada planning untuk kita boleh cuba beberapa benda untuk dijual. Okay, kalau dengan orang lelaki ni dia kedekut sikit nak berbelanja. Okay, tapi sekali dia belanja tu berhabis lah. Tapi kedekut. Ini fitrah. Kalau kita faham this is fitrah yang di dalam perniagaan kita pun tak boleh short sendiri. Kita kena blendkan dengan apa yang ada dalam masyarakat kita. Okay. So nak tanya pasal keberanian. Kenapa ada berani nak jual tudung, okay, untuk saya bersaing dengan dalam industri yang yelah kalau tudung ni rata-ratanya perempuan. Okay. Rata-ratanya orang yang ada pasal, kalau tanya kami berdua pun tidak ada ilmu langsung pasal fashion. Tidak ada background pasal fashion langsung. Okay. So the first thing saya cakap tadi, konsep yang saya nak bawa ialah tudung labuh yang berfashion. Okay. Kita dah nampak dah dekat market tak ada. Ataupun kalau tudung labuh ni mesti tudung ustazah. Okay. So kita nak bawa the market tu
the market yang kita nak bawa tu tak ada sangat dalam industri. Okay. So kita decide kita nak bawa profil hijab ni, tapi saya ni sendiri saya nak bawa profil hijab ni, saya nak bawa dia as a branding, as a brand, as a jenama. Okay. Kita di profil hijab sekarang kita tidaklah menjual tudung tu terlalu murah, okay, dan tidaklah terlalu mahal sangat, okay, tetapi dia di dalam jangka masa untuk saya naikkan lagi the price sebab dia seiring dengan kita ni branding yang kita bawa. Okay. Dulu ya betul, saya nak menjual tudung, jual tudung sajalah. Saya nak jual tudung labuh sahaja. Saya nak jual tudung kepada customer saja, direct to customer. Okay. Tapi sekarang, bila kita dah ada proses, sebab tu tajuk dia ialah 9 tahun proses. Okay. Di dalam perniagaan ni, dalam apa yang kita buat, ialah saya suka panggil dia sebagai proses. Okay. Proses. So, di dalam proses tu, kita telah jumpa that kita punya kekuatan. Okay. Saya kalau tanya saya, duit saya banyak habis dekat branding. Branding ni dia banyak habis duit. Okay. Kalau tuan-tuan perempuan nak buat perniagaan, kalau memang nak main you punya konsep tu, you nak buat a brand, okay, ataupun satu branding yang mahal, okay. So saya banyak habis duit dekat branding. So di dalam proses tu saya nampak yang kita boleh bawa the property is a branding. Okay, bila branding dia, contohlah you jual you punya main is tudung, okay. Tapi bila you ada branding yang kuat, you nak jual cawan, jenama property hijab pun you boleh jual mahal. You nak jual jam, jenama property hijab pun you boleh jual mahal. Jual stokin, jenama property hijab pun you boleh jual mahal bila you ada the branding. Okay. Sebab kita faham, kita nampak kenapa brand-brand besar, contoh brand kat luar negara, LV, Gucci, dia jual barang yang mahal. Kita tahu satu bag 4,000, 10,000, okay. Kasut 4,000, 8,000, okay. Tetapi orang tetap ada membeli. So bila kita tahap macam tu, kita tahu apa? Kita kenal pasti kita punya customer kita. Kita tahu tahap customer kita macam mana. Kadang-kadang orang ada je, saya terima je komplain, tudung property hijab ni mahal, tudung property hijab ni mahal, okay. Tetapi kita sendiri, kita faham kita punya targeted customer kita tu dekat mana. Okay. Kita tak target customer kita yang income sekian, okay. Kita target, contoh di property hijab memang saya punya target ialah middle income to higher income punya customer. Okay, so saya tidak takut untuk menjual selai tudung RM60, RM70, RM80. Saya tidak takut. Sebab apa? Itu that one is a branding saya dah bina. Okay. Jikalau kita di dalam bisnes sendiri atau perniagaan sendiri, the first thing kena tahu kekuatan kita. Okay. Bila dah selama 9 tahun ni saya dah bina branding yang kuat. So apa yang saya nampak ialah property hijab ni as a branding jenama. Okay. Terus itu menambahkan lagi saya punya keyakinan yang untuk saya bersaing di dalam industri, tetapi saya dah tukar sedikit the mood tu. Okay, dulu ialah jual tudung labuh, and now kita branding. Property is a brand. Kita membawa satu jenama daripada segi konsep, video ke gambar ke, the way kita punya customer service kita improve, the way kita punya packaging kita improve. Okay, so daripada bermula dengan jual tudung labuh yang ialah dia ada satu term ataupun cakap ialah tudung labuh kan. Saya dulu nak kahwin dulu pun susah kan. Cakap dengan bapak mertua saya, kerja apa? Jual tudung. Kedai kat mana? Tak ada kedai, dia kat rumah je. So lagi susah. So bayangkan, okey. Tapi for now mungkin contohlah kalau dengan property hijab ada sekarang, saya datang kat siapa saya nak kahwin, saya niaga apa? Saya CEO property hijab. So penampak lain. So this is proses yang saya mulakan daripada tahun pertama sehingga tahun ke-9 untuk saya bersaing dengan ataupun di dalam industri yang saya rasa dipelopori oleh perempuan. So kita bagikanlah. Saya dengan partner saya mau tu design, production. Okay, saya ni mau tu marketing, branding, sales. Okay, mau tu kalau sekarang saya mau tu management. Okay, management ialah staff dah ada 50 orang, so saya kena manage people. Okay, so kita bagikan kita punya tugas. Okay, so kita daripada tu kita tahu kekuatan kita. Dia mau tu design. Okay, so kita daripada situ kita boleh masuk okay, di dalam industri. Satu lagi, tak perlu takut untuk kita dah tahu aku nak jual tudung ni, ramai dah jual tudung ni. Aku nak jual gula-gula ni, ramai dah jual gula-gula. Okay, aku nak jual kasut, ramai dah jual kasut. Tapi kalau kita fikir macam tu, satu bidang tu ataupun dimonopoli lah oleh seseorang ataupun sesuatu organisasi je. Okay, so sebab market ni besar, okay? Industri ni besar. Even dalam Malaysia pun tak habis makan, tak cukup makan. Okay? So masuk je. Kalau kata nak join apa pun, you nak buat bisnes, you terfikir nak bisnes apa. The first thing kena adalah USP you.
atau kita panggil unique selling point, you punya keunikan ataupun kekuatan you punya produk, you punya branding ataupun ada brand is brand. Kekuatan you apa? Di mana kekuatan you? Okay. Kalau contoh Propijat kita, the first thing kita bawa apa? Kita bawa kekuatan kita ada USP kita. Kita buat tudung labuh yang lain daripada konsep tudung Ustazah. So kita buat tudung labuh, you boleh berfashion tetapi bergaya dengan dalam keadaan bergaya. So itu dah first konsep yang kita bawa untuk membezakan kita dengan orang lain. So that's why the first thing is you kena ada USP you sendiri. Kalau you nak jadi founder lah, you nak jadi keluarkan produk, you kena ada keunikan, kelebihan produk you dekat mana, kekuatan produk you dekat mana. So itu yang kita bawa, the first thing. The second thing, mostly dulu, okay, kalau orang jual online ni, dia suka shoot berguna patung. Okay, the one is a big no lah kalau dalam sistem kita is a big no. Okay, kita tak suka tengok benda hidup yang cantik, benda tak hidup, benda cantik yang tak hidup. No, you letak dekat patung tak cantik. Okay, kita buat konsep apa? Kita start dengan shoot sendiri. Saya dulu shoot sendiri kita pinjam kamera, saya punya partner tu jadi model dia, kita shoot dekat Taman Tasik Shah Alam dulu kita shoot sendiri. So bila satu tudung kita dah hasilkan satu tudung tu, kita kena letakkan kepada benda hidup ataupun manusia lah as a model. Okay? So kita letakkan dekat benda hidup. Bila kita letak benda hidup, dia nampak gambar tu cantik. So bila dia nampak gambar tu cantik, tudung tu kena dengan benda hidup. Berbeza dengan kita letak tudung tu dekat patung ataupun kita letak tudung tu dekat sekarang kita panggil flat lay, kita letak dekat meja ke, kita ambil gambar ke. So lain. So apa yang kita buat konsep yang kedua ni adalah konsep yang kita shoot sendiri. Kita shoot sendiri tudung tu, kita nampak that gambar tu. So dulu, dalam masa dulu, tak ada sangat orang yang shoot sendiri, menggayakan that tudung tu sendiri kan. So orang nampak tu konsep saya, manusia ni ataupun perempuan ni ataupun lelaki sendiri, kita ni fitrah manusia. Kita suka tengok benda cantik, tetapi kena benda yang hidup lah. Okay, benda hidup. Kita letak dekat patung tu tak cantik. So kita buat ada konsep tu. Orang nampak, orang kesusahan online ni ialah customer tu tidak boleh pegang material. Okay, dia tak boleh pegang. Dia tak boleh tengok color, the real color tu. Apa yang kita kena buat untuk yakinkan customer tu. So effort kita shoot, zoom that gambar tu bagi nampak. So itu keunikan yang kita bawa supaya kita boleh terjun ataupun kita boleh bersaing dengan pesaing kita pada masa itu lah. Panjang sangat rasa. Maksudnya kita kena tahulah kekuatan bisnes kita dan juga peluang yang ada dalam bisnes tu. Betul. Untuk kita dia tak boleh shop sendiri kan. Okey, tapi kan masalah dia bila kita tengok model pakai tudung tu cantik, bila kita beli pula, kita try kat rumah, Allah lah. Kenapa jadi gitu? Kenapa jadi macam tu? Okay, dulu betul lah ni yang saya cakap dulu tu kita gunakan model yang cantik. Okay, even selama 5-6 tahun pun saya gunakan model yang cantik. Okay, and now kalau perasan lah marketing di Propijat, kita dah gunakan the real ataupun real people yang bukan model. Saya banyak guna staff-staff saya je. Ada yang besar, ada yang kecil, kurus, tinggi, pendek. Kita gunakan the real people. Dan sekarang ni marketing tu menjadi people ataupun orang lebih suka tengok yalah badan dia macam aku je, pakai sama, cantik. Boleh je. Orang yang dia ni kurus je, pakai pun elok je. So saya dah gunakan that konsep tu dalam setahun ni. Okay, dalam setahun lebih ni saya dah gunakan konsep tu. Kita gunakan real people menggayakan kita punya tudung-tudung kita. Kalau perasan lah marketing di Propijat, tengok orang ramai tu kan, dia bukan model, semua staff saya je. Cuma kalau untuk katalog tu kita gunakan gambar cantik lah untuk masuk dekat website kan. So kita gunakan gambar model yang cantik lah. Untuk video, marketing kita dah start gunakan the real people. Betul, dulu sebelum kita menggunakan model itu kalau tanya niaga, dia one is a psychology. Orang nampak, kita nak biar customer nampak that tudung tu cantik. So kita kena letakkan di tempat orang yang cantik. So dia akan lebih eager nak membeli. For now, yalah customer pun dah makin, kita kena berubah lah. Satu lagi, niaga ni kita kena relevan lah. Kita kena relevan sentiasa masuk kan. Kita tak boleh, ada beberapa contoh yang terus tutup sekarang, bisnes dah tutup, perniagaan dah tutup. Kita kena fikir relevan. Sekarang kita pakai belum tentu lagi 5 tahun orang akan pakai lagi tudung yang sama. Kita pakai marketing yang sama sekarang, 5 tahun lagi belum tentu orang akan pakai lagi marketing. So bahayalah, kita kena berubah dari sekarang kan. Sedikitlah betul untuk soalan kedua tadi daripada Puan Nur Azlina tadi.
Okey, Cik Anas tak takut ke umur 31 tahun pegang jawatan CEO kan? Sendirian berhad pula tu. Daripada enterprise bertukar kepada sendirian berhad. Daripada saya boleh katakan kalau dalam ekonomi kita kata daripada perfect competition dengan tak ada dengan produk yang you keluarkan tak ada brand apa semua, and then bila ada brand dia akan jadi kepada monopolistic competition lah, maksudnya akan ada banyak persaingan sebab kita dah wujudkan brand tadi tu. Jadi tak takut ke dengan usia muda ni nak pegang jawatan CEO ni? Silakan. Okay. Dia CEO ni pun dia macam shot sendiri je sebab company sendiri kan. Kan. Saya punya company pun saya buat pun atas shot sendiri je, Tuan Anas Holding, Sdn Bhd. Okay, nama saya sendiri. Okay. Masa tu terinspirasi dengan cerita apa Aaron Aziz dululah, cerita Tuan Anas apa tah Mikael kot. Okay, so kita buat. Okay. Kalau tanya soalan Puan Nur Azina, tidak takut ke? Di usia saya 31, sebenarnya tahun ni dah 32 lah, 31 nak ke 32 lah. Okay. Saya bermula ketika saya masih belajar pada umur saya 22, 23 ke, saya ingat lebih kurang macam itulah. Okay. So dalam 8 ke 9 tahun, kalau orang tanya muda lah, muda niaga sendiri, masih muda menjalankan perniagaan sendiri, masih muda mempunyai staf yang ramai, masih muda ada building 4 tingkat, masih muda. Okay, tetapi niaga ni sebenarnya tak kira usia kan. You start dengan umur 50 ke, 40 ke, 30 ke, 20. Kalau tanya saya, dia beli 1 juta ke 10 juta yang saya tak nak kan. Kalau tanya saya, yang biasalah kita nak patah balik kembali, kita nak buat lebih power lagi kan. Tetapi saya rasa inilah proses yang Allah dah bagi kepada saya. Allah dah bagi rezeki kepada saya yang this is perjalanan. Okey, perjalanan kami, okey, perjalanan kami ataupun perjalanan saya di dalam kehidupan ni yang Allah dah tetapkan. Saya berniaga ialah pada umur 22, 23. Pada umur 31, 32 saya dah macam ni. Okey. Di dalam bermula dengan enterprise lah. Okay. Janganlah kalau tanya saya, sesiapa yang bermula sekarang, janganlah kata-kata tukar kepada Sdn Bhd dulu. Sdn Bhd ni makan kos. Okay. You kena bayar company secretary every 3 bulan. Okay. You kena ada account you kena ada, kita panggil account punya ni lah, dia ada auditor every year. Okay. Setiap kali tutup ni lah, tutup account kita, okay, auditor bayar pun bukan murah, dekat 10,000, okay, setahun. Okay. Auditor, lepas tu you kena, yelah, even you enterprise pun you still kena declare income tax. Okay. Cuma dia ada beza lah kenapa saya tukar kepada Sdn Bhd. Nanti you jalan dulu. Okay. Di dalam proses, dalam perjalanan perniagaan tu baru you akan faham. Okay, kenapa perlu tukar kepada Sdn Bhd? Kenapa perlu tukar kepada daripada enterprise ke Sdn Bhd? Okay, so saya dengan enterprise pun lama, daripada 2012 saya register enterprise sehingga 2005 tahun. Okay, 5 tahun saya enterprise. Okay. Enterprise pemilikan saya sendiri. Okay, so enterprise ni dia tak pening kepala sangat. Okay, tetapi duit you nak berkembang sangat tu tak boleh. Itu beza enterprise and Sdn Bhd. Okay. Dikala usia 32 lah tahun ni sebenarnya. Bulan 9 nanti saya 32, saya 31 lah ke 32. Tidak takut ke untuk menjadi CEO ke? This is challenge to me. Okay. Saya pun tak tahu lagi 5 tahun saya ke mana, 10 tahun ke mana. Tapi saya tahan merancang. Okay. Kita ni kena merancang. Dalam bisnes ini pentingnya ialah planning. Okay. Saya dah planning. Lagi setahun, lagi 10 tahun saya nak bawa projek ni ke mana. Okay. Lagi 5 tahun saya nak bawa ke mana. Kita ni kena ada blueprint kita lah. Kita panggil blueprint ataupun kita punya planning. Okay. Tahun depan saya nak ke mana projek ni, dah dekat mana. 5 tahun lagi, level dia dekat mana. Okay, so cabaran dia ialah cabaran ketika usia muda ni sebenarnya tak ada sangat. Saya ada je staff saya yang lebih tua daripada saya. Adalah beberapa orang, 4-5 orang lebih tua daripada saya. Lebih muda tu ramai lah. Saya sebenarnya galakkan orang muda bekerja dengan saya sebab orang muda ni dia fresh, kepala otak dia laju. Kan? So apa yang Puan Nur Azina tanya tadi, tak takut lah. Okay, kalau tanya saya tak takut. Dia banyak proses yang manis. Okay. Proses yang baik, proses yang hebat yang Allah dah bagi. Okay, dia bukan proses yang menyakitkan hati tu. Dalam bisnes ni agak banyak lah. Okay. Puan Nur Azina cakap, Puan tadi cakap suruh kongsikan juga. Pahit. Okay, bukan setakat manis je. Pahit dalam niaga ni kena ada.
Okay. Sejujurnya saya dan isteri saya atau partner saya, kami ni tidak suka mengenangkan sangat perkara-perkara yang tidak manis lah ataupun perkara-perkara yang pahit. Okay. Sebabnya sebab saya ni seorang yang cepat move on. Saya ni seorang cepat yang even kalau staff saya buat problem ke ni buat masalah, esoknya saya dah lupa dah, saya boleh terus move on. Okay. So saya tak suka ingat perkara-perkara yang menyakitkan. Okay. Adalah benda pahit. Even last year pun kita kena dengan supplier. Okay. Last minute hantar, nak raya pun orang hantar kain, nak buat apa kain, saya dah rugi kat situ. Okay. Walaupun kalau atas dasar ni untuk sales raya last year kita buat keuntungan, tetapi di dalam di dalam perkara yang lain juga kita rugi sebab kita tidak dapat stok kain di dalam waktu yang kita jangka. Okey, supplier bermain kata-kata lah kat situ. Okey, so this is challenge ataupun orang panggil kenangan pahit. Untuk kerugian tu kita pernah ada. Okey, pernah keluarkan tudung tak laku. Okey, pernah keluarkan produk seminggu tak laku, tak jalan langsung. Okey, so apa yang daripada segi proses tu dia mengajar kita kena cepat. Kalau dah tak laku 2-3 hari, nak buat apa? Kena cepat, tukar marketing, tukar cara sale, tukar offer kepada customer. Kita tak boleh duduk diam lah mengatap. Kalau dulu boleh lah saya seorang. Sekarang kalau saya termenung tengok barang tak ada, tak jalan kan, tak boleh lah. Saya ada staff 50 orang. Okay, 50 orang ni pula dia akan menjaga at least satu orang ni dia boleh menjaga 2 atau 3 perut keluarga dia. Okay, so tanggungjawab saya lebih kurang 100 lebih ke 200 orang saya kena jaga perut di company saya. So kita kena cepat lah. Dalam perniagaan kena cepat. Lagi dalam fashion ni lagi cepat, lagi pening and lagi penat. Okay, siapa yang berniaga dalam bidang fashion, siapa yang dah ada perniagaan dalam bidang fashion ni, you all kena ready. Sebab bidang fashion ni sangat penat. You kena laju. Okay, sebab apa? Fashion ni dia laju. Okay, tahun ni kita pakai, tahun lepas kita tak pakai dah macam ni dah. Style lah, tudung ke, baju ke kan. So, laju. Okay, so dalam bidang fashion ni, saya tak boleh nak menunggu, alamak barang tak jalan ke, stok tak jalan. No. Sehari tak jalan, 2 hari tak jalan, kita dah fikir dah. Marketing kita tukar the way marketing, tukar cara sales kita, tukar cara kita letak gambar, video, offer to customer. So kita kena cepat. So soalan tadi, takut tidak takut? Tak takut. Tak takut Tak takut lah. Okay. Saya pernah berniaga tudung lah juga. Yalah, biasalah kita ni pesyarat-pesyarat sambil membawang, menyembang tu. Sambil makan dengan kawan-kawan, kadang-kadang kita keluar juga produk yang kita jual tu kan. Dan kita pun mengajar entrepreneur. Kalau kita tak cuba juga berniaga, apa guna kan? Kita setakat mengajar teori je. Okay. Saya pernah berniaga tudung, dalam masa seminggu fashion lain keluar. Jadi tudung yang ada, stok yang ada tu tak habis jual lagi, dah keluar yang baru. Okay. Lepas tu bila kita ambil pula yang stok baru, keluar balik stok baru. So maksudnya dalam masa seminggu tu akan ada fashion baru yang keluar. Jadi macam mana proper hijab mengekalkan sales tu, sedangkan fashion tu sentiasa bertukar. Silakan. Okay. Seperti tadi, dalam bidang fashion ni dia sangat laju. Fashion ni paling laju lah, paling memenatkan lah dalam perniagaan. Tak tahu lah, saya tak pernah lah mencuba bisnes lain. Okay. Sebab fokus saya dekat ni lah, proper hijab ni kan. Sebab saya punya kerja saya pun tak habis dekat proper hijab ni lagi. So fashion ni yang dia memang paling cepat, paling laju. Okay. Minggu depan dah bertukar. Even kita dekat proper hijab, kita ada studio kita sendiri. Production pun saya sendiri. Cuma kita punya material lah, kain lah kita ambil daripada luar lah. Okay. Kita belum ada keupayaan untuk menghasilkan kain sendiri. Pun ada planning juga. Okay. For now kita ada studio sendiri, kita ada production sendiri. Okay. Apa kelebihan studio sendiri? Kalau kita dekat Pro Hijab seminggu, okay, saya ada satu level tu, saya studio tu saya bagi satu level untuk budak saya, kita panggil budak marketing ataupun budak kreatif saya. Okay. Dekat office saya ada 4 tingkat, tetapi saya pecah lagi 2 tingkat sebelah. Saya ada 6 lot kat situ. Okay. So satu lot tu saya bagi dekat tim kreatif kita. Kalau siapa yang kita dekat Pro Hijab sekarang ni, seminggu kita akan shoot at least 3 atau 4 kali. Okay, seminggu. Bayangkan hari ni pun pagi ni ada Isnin. Hari Sabtu tu dah ada lah. So kita sangat-sangat selalu shoot tudung baru. Tudung baru je seminggu kita keluarkan. Ataupun kita restock the colour tudung-tudung yang sebelum ni. Okay. So studio saya ni pula setiap minggu dia akan bertukar colour. Sekarang colour ni, konsep ni. So budak kreatif saya antara department yang paling memenatkan.
Okay, antara department yang selalu, bukanlah selalu kena torture, selalu kena push dengan saya. Okay, sebab apa? The first thing, kadang-kadang tu, lagi-lagi zaman sekarang, di dalam bidang fashion ni, tiru meniru ataupun kopi ni sangat-sangat berleluasa. Okay, benda yang susah kita nak control. Even you register, okay, kalau you nak register lah tu apa tu, apa tu, kita panggil apa, register you punya ni lah, you register you punya pattern jenis tudung tu ke apa tu, pihak yang ni lah, yang saya dengar apa tak kan. Okay, cuma saya cuma register saya punya branding lah, profile tu saya register lah. Okay, cuma setiap helai tudung tu, okay, kalau saya registerkan kepada apa tu, saya nak patternkan saya punya tudung, dia sangat-sangat menyusahkan. Okay, mengapa orang kalau orang tiru dia tukar sikit potongan 2 meter 3 meter pun saya dah tak boleh marah, tak boleh nak claim dia buat istilah punya tudung, kecuali kalau digunakan saya punya nama Profi Hijab. Okay, so dalam bidang fashion ni dia sangat-sangat laju, kopi mengkopi ni ataupun tiru meniru ni pun sangat berleluasa. So apa yang kita boleh buat untuk membezakan kita dengan other brand ataupun brand-brand yang lain. Okay, macam puan tadi, Puan Arzina cakap, seminggu ni dia jual tudung ni, minggu depan dah tukar lain lah, tudung lain. The next tu dah tukar lagi. Okay, so apa yang Profi Hijab buat, the first thing kita akan sentiasa, first, macam saya cakap tadi, kita kena kekal relevan. Kekal relevan ni sangat-sangat penting supaya supaya kita tidak shock sendiri. Dalam bahasa mudah dia, kita tak shock sendirilah. Betul lah orang boleh pakai, contoh orang pakai tudung ni lagi 2 tahun pun orang akan pakai tetap tudung ni, orang tetap pakai color ni, orang tetap pakai jenis ni. No, cakap kan, you nampak dalam bidang fashion ni, you kena sentiasa relevan dalam industri, ataupun dalam bisnes pun you kena sentiasa relevan. Kita panggil relevan dalam industri, yang bermakna kita kena mendahului fashion, kita kena mendahului masa, kita kena mendahului zaman. Okay, bagaimana? Melalui research kita, melalui kita punya pembacaan, melalui kita punya ataupun other people, the gift yang dia boleh nampak, yang dia boleh predict. Okay, the fashion ni akan jadi macam ni, the fashion ni akan jadi macam ni. So di dalam Profi Hijab sendiri, kita telah merancangkan produk-produk baru kita the next 1 year ataupun 2 years. Okay, kita kena sentiasa melihat the other environment juga. Kita tak boleh shot sendiri. Kita rasa this tudung ni, di design ni boleh laku, tetapi tidak. Sebab apa? Dia tidak, kita tidak, saya suka pakai perkataan blend. Kita kena blend dengan kita punya masyarakat kita. Okay, kalau kita contohlah, kita nak pakai kain yang tebal dalam tudung kita, fashion kita kan, kita punya dekat Malaysia ni panas. Okay, mungkin kita pula tak boleh nak keluarkan, yelah kalau kita tengok dekat Uniqlo, H&M, kalau perasan, okay, kalau hujung tahun ni, bulan 9 ke bulan 12 ni, dia akan keluarkan baju-baju tebal, baju-baju sejuk. Sebab apa? Diorang ada 4 season, diorang ada 4 season. Okay, dekat Malaysia, kalau saya nak buat tudung tu, tak boleh. Kan, dekat Malaysia ni, dia hujan dengan panas je. Kan? So, sekarang ni apa? Sekarang ni, yang tengah in lah, yang tengah in dalam fashion ialah orang tak nak gosok. Kalau perempuan dia tak nak gosok, ataupun dia panggil ironless, dia tak nak, dia nak cepat lah. Lepas mesin basuh ke baju ke, terus boleh pakai je kan. So, dia nak yang bukan nipis tetapi tidak menampakkan bentuk, okay, which is tak panas, okay, kain yang tak panas, okay. Yang sebenarnya kami sendiri di dalam industri, kalau dia panggil industri tudung ataupun fashion baju ni sendiri, yang membezakan kita antara orang lain adalah sekarang ni kita orang tengah berlumba bersaing di dalam bidang ni pula, material kain tu. Okay, sebab apa saya cakap tadi, kopi mengkopi, tiru meniru ni dah banyak. Okay, dah banyak gila. Dah banyak orang tiru. Okay, dah berleluasa dalam industri. Tetapi yang membezakan sekarang ni, yang kita tengah working hard ialah sekarang ni is material. Okay, kita berjumpa dengan berpuluh supplier, beratus supplier luar negara pun ramai, supplier dalam Malaysia pun ramai. Okay, so kita berperang dengan sekarang ni ialah jenis-jenis kain, material kain. Okay, daripada material tu sendiri, you boleh keluarkan ada design, macam-macam design. Okay, so sekarang ni ialah, kalau tanya saya, kepentingan dia sekarang ialah kepentingan ataupun kelebihan memiliki satu material yang baik, okay, yang hebat. Okay, so industri fashion ni pula tak semestinya you buat, contohlah you buat satu tudung yang even satu lagi, fashion ni dia rotate. Okay, dia rotate, dia berpusing balik. Kalau dekat Profi Hijab kita ada tudung Yuna Lulu lah. Yuna Lulu ni tudung macam tudung sekolah, tudung bawal sekolah tu.
Okay, tudung siap. Tapi kita panggil instant lah, terus sarung siap. Okay. Kita sebenarnya dah start projek tu 3-4 tahun lepas, pada tahun 2016. Okay. Bermula dengan ribbon tu, okay. Kita buang ribbon, kita buat cutting, kita buat cantik. Pada tahun 2020 atau 2019, hebat orang tiru, orang copy. Okay. Perlu luasa lah orang copy. Okay. Kita dah slow down lah dekat part tu, kita dah slow down. Kita dah gunakan design lain pula. Okay. So kita dah slow down, tapi kita tetap keluarkan juga, tapi kita dah slow down. Sebab apa? Kalau perasan design tu dia berputar. Okay. Zaman-zaman mak kita dulu ataupun zaman kita masa sekolah dulu, kita pakai tudung bawal yang tudung bawal yang macam tu kan. Zaman sekarang mana nak pakai? 5-6 tahun sebelum ni mana orang nak pakai? Orang pakai shawl kan, orang pakai yang fashion yang lebih ni lah, yang even kena pakai bawah pun yang lain, yang lebih cantik. Orang tak nak pakai bawah yang simple tu, tapi bila kita keluarkan pada tahun 2016, sebenarnya kita dah start keluarkan pada tahun 2016 dengan ribbon. And now kita remove that ribbon tu pada tahun 2018, kita gunakan cutting lebih cantik. Dia meletup, sangat-sangat betul. Kalau tanya sales Uniqlo tu memang sangat gila, sangat meletup. Okay? Saya pernah buat sehari 150,000 ke 200,000 satu hari jual Uniqlo tu. Okay? Ini tak tipu. Okay? So penangan dia sangat-sangat hebat. Okay? Satu hari dia boleh create 100 hampir 200,000 saya boleh jual. Produk saya dia panggil Uniqlo. Tudung bawal yang simple. Okay? So itu memang tengah gila, tapi kita dah stop that pengeluaran. Bukan kita tak ada stop terus, kita tetap buat sikit-sikit sebab yalah, bila customer ni kita kena fikir, customer masuk website kita atau masuk butik kita, dia nak tengok barang yang banyak lah, kita nak lah barang yang sikit. So saya tetap keluarkan tapi sikit-sikit lah dengan kuantiti yang tak banyak. Okay, so kitaran fashion ni dia akan berputar, dia akan berpesat. Kalau orang lelaki sekarang dia pakai seluar senting, ada nampak buku lali, ini zaman 70-80 dulu dah buat dah. Okay, so dia laju tapi dia berputar. So apa yang kita kena buat? Kita predict lah. The next cycle tu apa benda yang akan keluar? Fashion apa yang akan keluar? Jenis apa yang akan keluar? Itu yang kita kena pandang ataupun kita kena ready di dalam bidang fashion. Kalau saya lebih kepada tudung, and now kita dah kita ambil sedikit bahagian, kita bertukar sedikit, kita mencuba bidang baru, iaitu bidang pakaian. Sebelum kita pernah buat untuk raya. For now kita nak buat kita buat ready to wear ataupun straight wear. Okay, for now kalau perasan pakaian-pakaian dekat Propijat kita gunakan straight wear lah, which is kita dah pakai material yang baik. Okay, material yang lebih yang lebih tidak panas, tidak perlu gosok, tidak perlu minimal ironless lah dipanggil. Okay, itu sedikitlah perkongsian bagaimana di dalam bidang ni. Okay. Saya buka chat sikit buka chat apa ni. Apa ni Tuan Anas, Cik Anas, cuba tengok kat belakang tu background betul ke ataupun dekat office ke kat mana ni? Background betul, dia dekat saya punya bilik. Bilik kerja saya lah, dekat rumah. Okey, tu kalau tengok buku tu kat belakang tu macam komik ke apa tu? Yang tersusun tu? Okay, minus komik. Saya peminat komik. Dan juga sini ialah saya punya buku, kita panggil buku ilmiah lah, buku knowledgeable punya buku lah kan, buku ilmiah. This is komik. Sebab saya kalau beli buku, saya akan beli 3 set. Setiap kali sebab saya suka membaca lah. Sebulan saya akan beli lebih kurang 5 ke 10 buku. Setiap kali saya beli buku, saya akan satu buku biasanya saya akan, kita panggil buku macam bisnes ataupun motivasi diri yang mau international punya lah, ataupun English punya buku lah. Okay, second saya akan beli buku agama sedikit, motivasi agama lah sikit. Yang ketiga saya akan beli komik. Sebab apa? Sebab kita kalau membaca buku ni kita akan penat. Penat maksudnya panjang kan, buku tebal-tebal kan. So saya rehat, saya baca komik pula. Bila happy, sambung beli. Itu style saya lah. Itu style saya. Sebab saya nampak banyak komik lah. Ada masa juga baca komik sebab sebab saya suka membaca. Okay? Saya suka membaca hari-hari, setiap bulan saya beli 10 buku, saya akan baca. Membantu saya lah menajamkan fikiran saya. So sambil saya akan membaca komik untuk bagi tidak boring. Itu cara saya lah. Tapi daripada kecil dulu pun memang suka pun membeli komik pun. So, sekarang is one koleksi sikit-sikit lah kan. Okay, saya nak tanya pendapat Cik Anas lah tentang brand. Okay, apakah bila kita dalam bisnes ni, betul tak bila kita cipta brand tu memang adalah satu benda yang perlu dan penting untuk ada brand?
untuk pergi jauh. Okay. Betul ke atau tak? Perlu atau tidak? Dia sebenarnya bergantung kepada how you nak manage you punya business. You rasa, sebab kalau buat brand ni, dia memang sangat-sangat mahal cost dia ketika you bakar duit untuk buat branding. Okay, buat branding ni macam-macam cara lah. Kalau you nampak sekarang ada ramai masuk radio, masuk TV, billboard, okay, that one semua branding. Okay, bayar Insta famous, okay, bayar artis, okay, apa lagi, kalau kita sendiri dekat Property Hijab, how saya nak naikkan saya punya branding saya sendiri melalui packaging kita tak ada orang boleh tiru lagi. Okay, ramai yang cuba tackle saya macam mana nak panggil packaging tu. Betul, ramai dah ada macam gitu tapi tak exactly macam saya buat. Okay, sebab saya punya supplier saya rahsiakan lah, itu strategi berniaga lah. Okay, so packaging, second thing saya selalu tekankan kepada saya punya staff sales saya ialah how to serve customer. Okay, so kita dah di dalam proses pun saya dapat ramai staff yang macam ni. So and now kita dapat satu staff yang 2-3 orang staff di sales yang berkelayakan. Okay, the way they manage people tu dengan in a professional, sangat-sangat professional. So kalau tanya perlu atau tidak ada branding. Okay, dia sebenarnya bergantung kepada adakah you nak bawa ke tidak, ataupun adakah you rasa branding ni ialah membebankan atau tidak. Kalau saya bermula dulu pun saya tak fikir nak buat branding. Okay, saya fikir saya nak jual dapat duit. Okay, cukup. Jual dapat duit untuk poket saya, cukup. Okay, saya tak fikir langsung pasal branding. Saya tak ada ilmu. Okay, sebab kita berbalik kepada tajuk saja. Tajuk saya ialah proses. Okay, kenapa saya buat proses ni? Okay, tajuk hari ni lah proses 9 tahun tu. Okay, so di dalam proses perniagaan tu saya nampak yang branding ni satu perkara yang menarik. Okay, satu perkara yang hebat kalau kita betul-betul gunakan ataupun kita kejar cara buat branding. Okay, sebab apa saya nampak? Saya fikir kenapa? Okay, Lamborghini 1 juta, 2 juta orang tetap membeli. Okay, saya suka guna konsep LV ke Gucci ke, sebab apa? Benda yang orang nampak. LV je mahal. Okay, Gucci je mahal. Okay, sebab apa? You bayangkan okay, kasut 4,000 lebih orang beli, slipper 2,000, slipper RM10 pun dah selesa. Betul. Okay, slipper RM10 dah sangat selesa dah. Okay, tapi ni slipper saja 2,000 lebih pun orang beli juga. Kenapa? Kan, wallet ataupun card holder kecil tu kan 1,000 lebih, 1,300, 1,400. Bayangkan, padahal benda tu kalau kat kedai biasa pasar malam RM15, RM10 kita boleh dapat. Kenapa? Okay, benda tu yang menyedarkan saya lah. Okay, kenapa okay, lepas tu kita pergi kereta pak, ada macam-macam kereta. Ada Proton, Pro 2, ada Mercedes, BMW, Lamborghini, Ferrari. Okay, saya fikir balik, kenapa orang tetap membeli? Ada orang membeli, bukan tetap, maksudnya ada orang juga yang akan membeli Mercedes, BMW. Ada orang akan membeli juga Pro 2, Proton. Okay, saya fikir, saya kaji. Dan benda tu saya kaji sendiri. Okay, kenapa orang sanggup keluarkan duit untuk membeli Mercedes? Okay, kenapa? Kita tahu Mercedes agak mahal, BMW agak mahal compared to ada brand lah kan. Kenapa orang kejar? So saya fikir satu di dalam manusia ni kita ada satu sifat yang kita tak tahu lah, bukan semua orang, tapi dia segelintir ataupun sedikit. Kita ada satu sifat yang bila kita dah bekerja, kita dah ada duit, okay, kita nak spend tu kepuasan diri kita sendiri. Okay, itu saya nampak. Kita nak rasa pakai jam mahal, kita nak rasa pakai satu pakaian yang selesa, yang mahal. Kita nak rasa bawa kereta yang best. Okay, sama je. You bawa Proton, you bawa Mercedes, tujuannya sama je. Nak memudahkan you bawa kereta. Simple. Okay, tapi when you have money, okay, you ada duit, feel drive Mercedes and feel drive the other brand lain. Aduh kan nak compare, nak memburukkan Proton ke? No, saya ada Pro 2, okay? Saya ada Myvi, okay? So tidak untuk memburukkan, tetapi this is saya fikir sendiri, how compact yang pakai Mercedes lain, pakai Pro 2 atau Proton tu lain. Okay. Tetapi kadang-kadang tu kita masuk showroom dia sendiri pun lain. You try pergi showroom Mercedes lain, dia punya serve tu, daripada staff dia, daripada ruang showroom tu yang cantik. Okay, you masuk Mercedes, you boleh makan free. Okay, you makan, cakap je nak tengok kereta macam tu, pergi singgah makan je. Kan, dia memang Mercedes sudah ada kafe dia sendiri.
Sambil bawa nak tengok model kereta ni makan free, kalau lapar makan free. Mesti boleh makan free, tak ada masalah. Okay, so lain, you masuk di showroom lain. So saya belajar, okay, people ni diperlukan satu, yang macam saya cakap tadi, bila dia bekerja dia perlukan satu kepuasan. Second thing, ada people ni dia suka, okay, dia spend tu satu amount ni membeli barang ni biar berjenama ataupun branding, ataupun ada satu brand. Betul kan? Bag yang no logo, no brand dengan bag yang LV sama je, bawa barang kan. Tujuan dia bawa barang, tetapi feel dia tu lain. Kita panggil satu perkataan feel. So bila saya buat project, saya nak start turn to branding, saya nak letakkan customer saya feel pakai tudung project ni lain daripada beli tudung lain, ataupun tudung kita panggil tudung-tudung RM10 ke, tudung tepi jalan ke, tudung sama je. Pakai tudung ni tujuan dia untuk menutup aurat. Okay? Tapi saya nak letakkan satu feel, saya letakkan ada satu feel yang best atau satu feel yang up sikit bila you pakai proper hijab. So that's why saya buat, saya membakar duit. Kita panggil bakar duit sebab apa? Branding ni you buat duit, you bakar duit, dia tak ada return. Dia tak ada return sales. Okay? Dia lain. You nak buat marketing, dia macam-macam cara. Okay? Dia ada marketing sales. Nak buat sales tu tarik duit, masuk company. Okay? Dia ada marketing marketing branding. Marketing branding ni dia panggil memang bakar. You buat branding, belum tentu sales tu masuk. Okay? Tapi apa yang buatkan ialah dia nampakkan you punya brand tu up. Okay? Dia nampakkan you punya produk, bukan produk lah, dia kita punya brand. Okay? Branding tu bila up tu kan. Okay, kenapa tudung proper hijab RM50 paling murah RM50 ke RM54? Paling murah. Kenapa RM54? Okay. Kenapa tak jual RM30 macam orang lain? Kenapa tak jual RM20 macam orang lain? Okay. Saya bezakan. Saya buatlah dengan, kita ada production kita sendiri. Kalau orang tanya saya ada production saya sendiri. Production house saya sendiri. Saya ada 11 orang tailor sendiri. Saya my own tailor. Okay. Saya ada tim QC saya sendiri. Lebih kurang 10 ke 11 orang. Saya ada tim QC saya sendiri. Okay, tim QC yang monitor setiap helai tudung tu masuk, dia akan monitor. Okay, dia akan check. Okay, dia akan recheck, check. Okay, kita akan QC, kita akan quality check. Okay, so saya ada satu packaging yang menarik. Saya ada satu tim sales yang offer you professional service. Okay, saya ada satu tim marketing, satu tim creative team. Okay, yang buat content, yang shoot, yang buat video, gambar. Okay, tim content kita pun isi marketing yang tim yang banyak pakai duit. Okay, dekat studio saya every day, every week akan nampak bertukar-tukar konsep. Beli pokok 300, beli katil beribu, beli ni beribu. So semuanya hanyalah sebab konten untuk konten branding tu. So supaya orang nampak lain lah daripada you shoot studio yang kosong, you shoot saja, lain. Hasil dia lain daripada you effort tu. You ada studio sendiri, you boleh bereksperimen dengan you punya studio kan. So that's why kenapa harga tudung kita paling murah pun RM50, RM54. Effort yang saya bayar lah, saya bayar tu saya punya staff sales, marketing, kreatif, quality control, production. So bukan yang saya ambil siap, letak brand, tampal saya punya logo, jual. No, kita hasilkan sendiri. That's why kita nampak gini. Sebab tu saya jual dengan harga sekian yang orang kata agak mahal. Sebab tu. Okay. Kalau tanya saya, berbalik kepada soalan Puan Nur Azlina tadi, perlu atau tidak buat brand? Okay. Kita tanya balik diri, you sanggup tak sanggup untuk buat brand? Okay. Kalau you rasa untuk jual, untuk dapat duit kan, it's normal. Okay. Branding ni you fikir jauh. Okay. Benda yang akan bakar you punya duit, bakar you punya masa, bakar you punya tenaga. Okay. Tetapi hasil dia best. Saya jual last week, kita keluarkan singlet. Kalau perasan kita ada singlet yang selesa untuk perempuan lah. Untuk perempuan lah. Singlet. Okay. Tak sampai sejam habis. Padahal kita jual tudung tu, tapi kita dah keluarkan singlet. Kita ada the next, kita akan keluarkan kita punya slipper sendiri. Slipper dekat rumah. Sebab apa? Sebab saya cakap kita kena relevan. Bila orang MCO, PKP, orang banyak pergi dekat rumah. So kita keluarkan kita punya homizi, pakaian yang dekat rumah, slipper yang untuk dekat rumah. So kita dah nampak dah benda tu. So the next MCO habis, apa kita kena keluarkan dengan pula? Apa yang kita boleh buat? So kita kena pandang benda tu. Relevant, always relevant dalam industri. Soalan dia, terpulang. Kalau rasa nak niaga macam biasa, on. Kalau nak buat branding pun boleh, tapi dia akan mengambil masa you, tenaga you, duit you. Tapi dia boleh pergi lebih jauh bila kita ada brand tu. Betul. Kan? Jual slipper pun boleh jual dengan harga yang tinggi. Sebab apa? Sebab ada brand. Betul. Padahal beli kat mana tak tahulah tu kan. Betul. So sebab kan t-shirt kosong kadang-kadang kalau pasaran kalau mungkin ada faham, t-shirt Supreme.
RM800. Sisi kosong putih bodoh je kan, RM800. Sama je, mungkin kualiti dia lebih sikit lah. Kalau lebih sikit pun mungkin you boleh jual RM100 lebih, RM200 lebih, tapi dia boleh jual sampai RM800 sebab apa? Dia ada branding Supreme tu. Tu yang membezakan. Sebab apa? Dia bayar artis yang mahal untuk dia punya brand. So kenapa? Sebab tu dia jual mahal. So branding ni is a good and best, tetapi itulah take time, ambil masa sikit lah. Okey, kalau ikutkan pada background yang saya dapat daripada urus dia, Cik Anas ada 4 tingkat bangunan tadi tu kan. Lepas tu ada 50 orang pekerja. So 50 orang pekerja ni termasuk tailor, QC tadi tu semua ke? Betul. Dan dia orang semua tu di bawah bangunan 4 tingkat tu lah tadi. Kita 4 tingkat, kita ada pecah lagi sebelah. Kita ambil 2 lagi, so ada 6 lot. So ada 6 lot mengumpulkan 50 people tu lah. Maksudnya sekarang ni Proper Hijab buat production sendirilah, bukan tempah di luar ke macam mana? Kita since 2015 kita dah production sendiri sebenarnya. Saya dah start dengan production ni pada tahun 2015 tu, tailor saya 2 orang je macam tu. Kan staff Malaysia pun saya start ambil staff pada tahun 2015. Sepanjang 2012 ke 2015 tu saya bekerja berdua lah dengan isteri saya. Kan so post ke sales semua sebelum apa benda staff saya buat, kecuali menjahit lah, saya tak kerja menjahit. Okay. Segala apa benda yang buat sekarang, ambil gambar ke, video ke, sales ke, marketing ke, saya dah buat dulu dah. Even QC pun saya buat dulu sendiri. Kan saya pergi kadang nak tunggu jahit tu lambat, saya pergi sendiri kat kedai rumah jahit tu, saya tolonglah QC sendiri sebab tudung saya kan. Saya gosok saya sendiri kan. Sebelum masuk packaging 1000 helai gosok sendiri. So saya cakap dengan diorang, sebelum apa yang korang buat ni semua aku dah buat, saya dah buat dah. Kan so kecuali menjahit lah, saya tak kerti menjahit. Okay? Tetapi cuma sekarang is advance lah, lebih laju, teknologi dia lebih power kan. So di dalam yalah nak menguruskan 50 people ni, itulah perkara yang paling tough. Kan? Dia bukan jual tudung tu susah, menguruskan people ni lebih susah. Kan? Betul menguruskan pekerja tu lebih susah kan. Okey, saya nak tanya, kalau macam orang yang menjalankan bisnes secara dropship, bila dia nak tukar kepada bisnes yang sendirilah, maksudnya dia buat sendiri bisnes tu, macam mana proses yang dia perlu lalui? Okay, the first thing ialah pada tahun 2012 dulu kita tak ada dropship ni. Sekarang ni memang meletup lah dropship, agent, stokis semua kan. Kalau tanya saya, sejujurnya saya tak ada ilmu lah pasal dropship ni sebab saya bukan bermula pada dropship dan saya pun tidak familiar sangat pasal dropship ni. Okay, even dropship saya sekarang pun semua staff saya lah saya uruskan. Okay, sebab ramai, ada 500 ke 600 orang. Kita ada by group. Okay, so semua staff saya handlekan. So kalau nak tukar kepada produk sendiri, the first thing saya cakap, kena tahulah keunikan produk you. You nak buat apa? You nak jual apa? You nak jual coklat. Coklat ni macam mana? Sekarang saya rasa tengah popular coklat dalam balang kan, macam-macam sekarang. Sekarang tengah top benda tu. Semua sama, artis pun dah keluarkan. Wawa Zainal rasanya dah keluarkan. Ramai sekarang dah keluarkan. Okay, so you nak buat juga coklat dia macam tu. Apa yang membezakan you dengan the artis tu? Kan, kalau sama, marketing you macam mana? Okay, kalau rasa dia pun terlalu sama, packaging you macam mana? Kalau packaging semua orang siap balang, you tukar sikit packaging you, tukar sikit. Okay, bila daripada dropship, dropship ni bertukar kepada perniagaan sendiri, the first thing is modal. Okay, modal ni bukanlah modal yang terlalu penting. Saya dulu pun start dengan RM200 je ataupun RM400. Okay, bukanlah terlalu penting, tetapi you sanggup tidak modal yang you bakar tu contoh RM1,000, kalau hangus tanpa sale, sanggup tak sanggup? Okay, starting modal RM5,000, kalau habis RM5,000 tu, you sanggup tak sanggup? Okay, kalau tanya saya, orang yang bekerja ataupun orang dropship, kalau you nak pergi ke full time business, at least you kena ada simpanan lah 6 bulan ataupun setahun sebelum you memulakan perniagaan you sendiri. Okay, sebab apa? You dah biasa dropship, you ada gaji. Betul, every month you ada gaji. Ataupun dropship ni saya rasa tak ada lagi yang buat dropship full time kan, ataupun mungkin seluruh rumah ada lakukan full time kan. Tapi seluruh rumah pun dia still dia ada suami yang boleh memberi dia gaji ataupun nafkah, duit. Okay, so kalau you nak betul-betul turn to full time business, you kena mental and physical you kena ready. Okay, pertanyaan nasihat saya, kalau masih bekerja, you nak berhenti kerja, you nak tukar kepada full time business, sediakan simpanan 6 bulan ke setahun at least. Sebab apa? Business sampai even sekali sekarang pun belum tentu lagi. Saya keluarkan barang hari ni, jual esok habis, tahap. Kan? Saya boleh buat 1 jam 100,000, saya boleh buat 1 jam 500,000. Tapi saya belum tentu boleh buat 1 bulan 500,000. Okay? Hari ni saya boleh buat 200,000, esok belum tentu RM10 boleh terjual. Okay? So this is kita, kalau kita sebagai Muslim, kita punya konsep rezeki.
Okay. Rezeki ni Allah dah bagi, kita je kena rebut. Okay. Ada berbagai-bagai konsep rezeki, kita kena rebut. Okay. Dia ada one. Inilah kejamnya bisnes. Okay. Hari ni boleh buat sale 2 juta, esok belum tentu boleh buat RM20 pun. Okay. Tetapi dengan ilmu ataupun dengan konsep yang dah ada, dengan segala proses yang dah ada, ialah 9 tahun dengan branding yang dah ada, mana mungkin? Kalau ini soalan yang bukanlah sombong, tapi mana mungkin boleh 1 bulan tu tak terjual. Tapi dengan dia, semuanya bergantung kepada Allah lah. Kalau this is kuasa Allah lah. Kalau Allah kata kun fayakun, kita tak ada langsung sale sebulan, tak adalah. Kan? Tapi yang penting usaha lah, kita ada usaha. Kan Allah suka orang yang berusaha. Kan dia tak pandang kepada kita. Yalah, kita selalu dengar kan, kalau orang yang paling paling rajin, kalau orang kaya tu adalah orang yang kuat bekerja, dah tentu orang yang dia kerja hilang 20 jam tu kaya. Kan? So kita berbalik kepada konsep rezeki. Konsep rezeki ni kita berserah kepada Allah. Orang niaga ni kita konsep kita direct, kita berserah kepada Allah. Tapi bukanlah berserah gitu. Orang sekarang ni suka Allah boleh buat ni, kita serahkan dia. No. Berserah tu dalam usaha yang 8-9 tahun you punya usaha ni kan. So dia banyak Allah pandang. Kan? Kau tanya saya lah. Sedikit nak tanya satu lagi daripada saya lah, yang ini dan saya lah. Lepas ni kita akan buka untuk soalan-soalan daripada pendengar. Saya nak tanya pengalaman Proper Hijab antara berniaga secara terus direct selling dengan online punya sales, mana yang lebih tinggi dia punya pulangan? Okey, dekat Proper Hijab 80% ialah daripada online. 80%. Okey, kalau sales saya 1 juta sebulan tu, 800,000 tu daripada online, 200,000 tu daripada butik. Even sekarang, yelah kita baru fasa PKP, PKPB, okay, kadang butik boleh buka, kadang tak boleh buka kan. So daripada dulu memang saya dah terapkan yang kita memang kena pasang, kita kena buat online. Memang kita start online. Memanglah saya start dengan kelas tu, tetapi kemudian saya terus bertukar kepada jual di Facebook, okay, kemudian Instagram, kemudian website, okay. And now saya rasa zaman TikTok ni janganlah kita pandang gaming, budak menari. No, kita kena join, okay. Kita kena join the vibe tu, bukan kita nak menari bergelik, no, kita join the vibe tu, okay. TikTok Proper Hijab pun sekarang dah dekat 80,000 lebih followers, okay. Sebab saya dah memang setkan minda saya, kita kena jual online sebab online ni satu dunia. Even saya dulu pada tahun 2012 dulu pun saya dah dapat customer daripada Perancis, saya ingat lagi, daripada France, okay. Dia orang kulit hitam, okay. Berilah kita post lah, saya pun terkejut, dapat order dari Perancis tahun 2012 dulu, okay. Baru lalu 2-3 bulan ada order daripada Perancis. Dia orang saya pandang, dia orang isi kuasa online. So online ni dia berorientasi satu dunia. So kita boleh hantar ke mana-mana saja, customer boleh nampak. Even sekarang kalau customer luar negara tu memang dah terlalu ramai lah. Okay, so kalau dulu butik saya bukan segah macam ni. Dulu saya start butik tingkat atas yang tak ada signboard, kemudian kita pindah ke tingkat bawah, tingkat kedua, baru sekarang kita ada level bawah punya butik yang senang. Dulu customer nak datang kena naik tangga, kan. So kita mula tu. Sebab apa saya tak pandang sangat kepada butik, saya memang online. Bila online ni, you campak ke mana-mana pun you boleh pergi. Even tahun 2019 kita berpindah ke Setia Alam. Dulu saya dekat Shah Alam, Shah Alam section 7 orang tahu, hub fashion, Muslimah Fashion Hub ataupun dekat Bangi Central, okay. Tapi kita tinggalkan Shah Alam pada tahun 2019, kita move to Setia Alam yang tak ada orang sangat. And now tak ada masalah. Sebab apa? Kuasa online ni akan menarik orang daripada Ipoh, daripada Singapura pun datang. So sebab apa? Online punya hal. So kalau tanya saya lah, saya ni konsep saya motor online lah. Sebab tu kita working hard to content video, gambar semua kan. So sebab apa? Kita punya sales tu 80%. Saya sendiri 80% daripada online lah, untuk menjawab soalan Puan Azina tadi. So kita buka untuk soalan daripada chat. Kita tengok daripada chat ni ramai yang dah keluar dah ni, padahal dia tanya soalan ni. Okey. Mungkin dia tunggulah ni soalan dia, tapi kita baca jugalah. Daripada Encik Ahmad Sujairi bin Johari, dia nak tanya, adakah dengan jumpa partner dan sekarang ni bergelar isteri adalah pemangkin kepada anda untuk menjayakan usaha bisnes anda? Silakan. Okey, macam saya cakap tadi, saya jual tudung ni dalam bidang perempuan. Kalau tanya saya 100%, dulu start saya tak ada ilmu langsung pasal tudung, dia lah ada ilmu sikit. And now saya dah tahu lah setiap colour, jenis design, jenis colour, jenis material kan saya dah tahu. Dulu saya tak tahu. So partner saya atau isteri saya membantulah. Dan lagi bila dia ambil satu keputusan yang sangat besar, dia berhenti kerja sebagai doktor. Betul je lah, masa tu doktor gaji dekat 5-6 ribu kan. Orang kata satu kerja gila lah, berhenti kerja doktor, bisnes. So tetapi bila dia masuk, dia menolong
sama-sama dulu dia tolong lah, tetapi bila dah you tahu lah kerja kan, doktor ni pula dia punya busy, kadang-kadang tu tak jumpa satu hari kan. So bila dia buat keputusan berhenti tu, terus sama-sama meniaga dengan saya, satu pemangkin ataupun satu perkara yang hebat lah. Kita terus berkembang dan membesar. Bila ada partner saya sendiri atau bisnes saya sendiri yang menolong saya dalam bisnes ni, so kita nampak turning point tu, dalam bisnes ni kita ada beberapa turning point. So that one antara turning point yang kita terus melonjak lagi, kita punya sales, kita punya perkembangan bisnes. Mana nak tengok chat? Itu menjawab soalan tadi lah daripada... Okay, kita tengok lagi soalan lain. Kita baca yang mana Ni daripada Wan Ahmad Kushairi. Cik Anas, nice set of comic you got there. Dragon Ball is it? Betul ke Dragon Ball? Dragon Ball, saya macam Dragon Ball ada kat sini. Bila baca Dragon Ball tu dapat idea untuk fashion ke? Dia sebenarnya lebih kepada sentimental value lah. Dari kecil dulu kita baca kan. So saya cari balik lah, kumpulkan. Dia tak ada apa pun, just benda ni happy je, benda menghappykan je. Kan. Ni ada daripada Puan Nik Fazlin, dia kata nak berkenalan dengan wife. Boleh tak Mas ajak masuk kamera? Kalau dia dah keluar lah, dia dah ke office. Tadi yang lalu masa kita tadi tu. Yang tu ke? Oh, dia yang tu lah. Sebab saya punya office 2 minit lebih je daripada sini, daripada rumah. So dia dah ke office dulu. Okey, daripada Musra, saya tak sure ni perempuan ke lelaki. Daripada Musra, salam, marketing yang paling berkesan dalam usia 9 tahun beroperasi. Okey. Marketing yang paling berkesan sebenarnya ialah real ataupun real people yang saya cakap tadi kan, saya dah bertukar kepada real people punya gambar, video. Apa yang kita nampak sekarang ni ialah dulu yang macam Puan cakap tadi, model pakai cantik kan. Bila kita pakai macam apa dah jadi. Kan. So selama 9 tahun ni branding yang paling berkesan kan, kalau online ni dia cakap pasal Facebook ads lah, Instagram ads lah, Google ads lah kan. So macam benda tu semua saya dah buat dah. Okay? Ada yang memberi peluang yang besar, ada yang tidak memberi peluangan pun. Tapi apa yang saya perasan, the real model, kalau kita perasan brand-brand besar kat luar negara tu kadang-kadang dia pakai model yang black people, orang yang Asian punya kulit. Kalau kita konsep dengan kepala otak kita, kalau model ni, kalau contoh H&M ke Uniqlo kan, mesti model-model yang Mak Saleh ke, yang cantik, tinggi, hidung mancung dan semua kan. Tetapi sometimes kan diorang gunakan model yang real people yang, ataupun model yang kulit macam kita, rambut macam kita, tinggi macam kita. Okay, so itu yang saya dah realize. So branding ataupun marketing yang paling berkesan ialah you gunakan real people as you punya content. Itu yang saya nampak lah for now. Dapat tak? Okey, kita tengok lagi soalan. Ada soalan tak? Daripada Akmal Aiman, ni student kot. Okey, apakah strategi yang boleh digunakan untuk menguatkan kita punya brand? Strategi. Okey, yang boleh digunakan untuk menguatkan kita punya brand. Okey. Brand ni saya cakap tadi, is a brand. Bila orang nak membeli harga, contohlah ada harga jual tudung RM10 ataupun tudung yang sama RM10 dengan RM50. Kenapa orang nak beli RM50 dekat you? Kenapa? Baik orang beli yang murah RM10. Kenapa? Okay, so the way you sediakan you punya that product ataupun branding dah. Okay. Jadi saya cakap tadi, how saya punya packaging saya, okay? How saya package atau saya pack saya punya tudung tu, okay? Packaging saya buat satu packaging. Saya tak gunakan kotak saya gunakan satu bag yang boleh reuse balik. Kalau perempuan tu dia macam zip, dia buka, keluarkan tudung, bag tu dia boleh gunakan untuk letak makeup dia ke, dia punya, kalau student boleh gunakan letak pensel ke kan. And depan tu kita letak cover ataupun kita letak satu gambar yang cantik, kita gunakan monogram punya design. Okay, so packaging. Second thing is kita punya content. Okay, content video, gambar, okay? Gambar yang jelas yang paling penting. Kalau online ni gambar yang paling sangat jelas hanya orang nampak real color. Orang nak tengok real color. Sebab online ni at least 80% pun color tu dah ada lain sikit. Dalam 20% tu dah lain sikit lah daripada real color. So how you nak yakinkan people yang that merah tu ialah merah betul-betul merah, macam merah cili tu macam mana. So itulah saya punya team kreatif saya working hard untuk benda tu lah.
kita ambil gambar yang the real punya color, bukan gambar yang dekat studio yang ada je lah. Bila dekat studio ni dia dah letak dengan lighting lah apa semua tu dah lain sikit lah, color tu dah di blend sikit. So kita tunjukkan kita punya the real color tu. The real color tu yang sangat-sangat penting lah. Okay, so that's why the way kita punya content kita deliver message to customer. Lepas tu how kita punya customer service, serve to customer. Ini kalau customer dah tanya, then tak boleh, you nak menyumpah, you nak marah, no, tak boleh. So apa kita buat, kita punya brand, always say thank you to customer. Okay, saya selalu cakap, customer ni bukan selalu betul, bukan selalu right, tapi dia ada hak, dia has right. Okay? So, tetapi segala benda pun saya cakap dengan staff saya, dengan customer, segala benda pun kita boleh bincang. Jikalau ada masalah, akan ada penyelesaian. Bukan you nak marah, you nak maki, je kan, tapi tak ada result. So, you kuatkan you punya customer service. Customer service ni kadang-kadang daripada dulu saya buat ni saya notice customer tu datang membeli sebab dia suka cara kita layan je. Itu pun boleh menjadikan kita punya kekuatan dekat brand. Orang sukalah beli dekat pekerjaan ni sebab dia punya customer service best dah. You salah ke, you marah ke, dia tetap bayar. Itu salah satu cara lah untuk you kuatkan you punya brand. Otherwise benda yang simple lah. Dia ada duit lebih, you go lah to billboard, radio, TV yang lebih memakan duit lah. Itu kalau ada duit lebih, go. Itu pun boleh kuatkan brand, tak ada masalah. Okay. Tengok soalan lain. Okey, daripada Syafiz Omar. Dalam perniagaan, Big Y juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menuju matlamat tertentu. Persoalan saya, selain itu, apakah indikator lain yang membuat tuan mampu untuk bersaing dan masih relevan di masa sekarang? Okey, indikator yang Big Y ni ialah kalau orang bisnes ni cakap keep kataan Big Y, okay, Big Y. Big Y ni simple je kan, you ada keluarga, you ada siapa, adik-beradik ke, anak ke, mak ke. So orang akan gunakan that one is a Big Y, okay. Tetapi soalan dia ialah indikator lain yang menyebabkan saya mampu untuk bersaing dan masih ada pada masa sekarang. Okay, satu, perkataan yang paling simple, kita tak shock sendiri. Okay? Kita tak shock sendiri. Tak shock sendiri maksud dia, saya ada ideologi saya sendiri. Okay? Saya punya wife ada ideologi dia sendiri. Okay? Ideologi ni pula, contoh ideologi ni kita boleh perasan dalam melalui gaya yang bawa, fashion yang bawa kan. Zaman-zaman dulu kan dia bawa fashion punk lah, contoh hip hop punya style lah. And for now, kalau lelaki dia mau kekemasan yang cantik, perempuan mau tu simple ataupun makeup yang simple, pakaian yang simple tapi nampak cantik. Sebab apa kita nampak kalau royal, kalau berkahwin, more simple tetapi elegant, okay. Even emas, okay. Emas mungkin ada yang suka pakai yang pulut dakap lah, daun ketum lah kan, tetapi ada yang suka pakai jenis elegan, jenis pakai yang simple, nice je kan. So untuk menjawab benda tu semua, kita ialah kita tidak boleh dalam perniagaan kita tak boleh shock sendiri. Kita rasa tudung kita tu boleh orang boleh kita dia benda yang paling bahaya adalah kita rasa. Aku rasa lah tudung ni boleh ni, lagi 2 tahun ni boleh lagi. Boleh ni keluar minggu depan ni, boleh ni, boleh. No. Itu yang paling bahaya. Soalan kita rasa, aku rasa. Kalau apa indikator yang saya buat adalah saya ada data. Saya ada fakta, okay. Data ni pula kita ada database daripada customer, okay. Database customer, dia suka tudung apa, customer banyak membeli jenis tudung apa, customer suka membeli color apa yang banyak. Kita ada data. Okay. Now dulu sebelum ada data mungkin kita boleh assume je. Betul lah. Aku rasa sebab kita tak ada data, kita assume lah. Tapi bila sekarang sebab kita nak bersaing, kita nak kekal relevan, macam punya soalan, kita nak kekal relevan sekarang. So kita kena ada data lah. Data kita panggil data-data yang data-data yang fakta yang betul, data yang betul, okey. Bila customer membeli tu kita record dia punya data. Dia suka beli color apa, jenis apa. So bila kita gather dengan data tu, kita nampaklah apa yang customer suka. So kita keluarkan apa yang customer suka, bukan customer tak suka apa yang customer tak suka. So that's why pentingnya indikator apa yang you tanya tadi ialah first saya akan isi data lah, data dan fakta. Kita tak boleh shock sendiri, kita tak boleh rasa, assume, no. Big no dalam bisnes is you rasa. Okay? Aku rasa boleh macam ni. No, tak boleh. Itu yang you rasa, orang lain tak, orang lain rasa, orang lain pula kan. So itu untuk menjawab soalan Syafiz Omar. Okey, kita nampaknya kita berada di akhir rancangan. Jadi dalam untuk di penghujung ni saya
nak minta dalam masa 2-3 minit Cik Anas boleh buat kesimpulan sikit lah. Tapi sebelum tu untuk kita punya student ke penonton semualah kan, untuk semua boleh klik pada link kehadiran tu supaya boleh claim jam latihan lah. Untuk staff UiTM untuk staff UiTM boleh klik pada link kehadiran yang host dah letak untuk claim jam latihan. Okey, so saya nak minta Cik Anas dalam masa 2-3 minit ni untuk buat kesimpulan. Beri sepatah dua kata ataupun nasihat kepada golongan muda yang mahu mencuburi bidang keusahawanan. Silakan. Okey. Kesimpulan dia kita habiskan dalam 2-3 minit ni. Nasihat saya, kalau ditanya balik apa yang saya nak kembali kepada mungkin saya start pada masa umur saya degree, saya start bisnes. Kalau tanya saya nak start late masa sekolah nak start bisnes kan. Kita nak start lebih awal lagi. Okey. So mungkin ada kat sini, mungkin kalau student saya rasa mungkin mostly lebih muda lah daripada saya. Okey. Nasihat saya, apa yang you dah buat ni betul lah. Okay, teruskan. Kalau yang belum memulakan, kalau memang ada intention ataupun minat. Okay. Kalau tanya saya dulu, saya ni minat ke berniaga ni tak adalah sangat. Saya pun tak ada background berniaga. Mak saya bukan berniaga, bapak saya bukan berniaga. No, saya tak ada bukan family peniaga. Okay. Dia benda ni proses. Saya suka tekan proses. Bila dah masuk, you dah faham. Kenapa you nak minat? Adakah sebab duit? Adakah sebab masa, flexibility masa, ataupun sebab fame ataupun kemasyhuran? Oh, you dah personal, you dah popular. Apa yang nak kejar dalam bisnes ni? Okay, so nasihat saya, the first thing, kalau kata saya buat bisnes sebab nak duit, nak tunang, betul. Tak ada nak tak payah nak tak payah kita kata kita nak panggil fake ke, tak payah. Jujur je, betul. Saya bisnes sebab saya nak duit banyak. Simple. Sebab saya bukan keluarga yang senang. Okay, tapi sekarang saya mampu menjara seluruh keluarga saya. Okay, so cakap perniagaan ni dia mendatangkan satu income ataupun income yang besar. Kalau digunakan dengan cara yang betul, dia akan dapat return duit yang banyak. Second thing, bila duit dah banyak, you gunakanlah untuk perkara yang baik. Sedekah, zakat, income tax. Okay. Kalau dulu pasal income tax pun saya agak skeptikal. Berniaga jangan lupa zakat dan income tax kena bayar. Cukai kena bayar. Okay. Saya pun skeptikal dulu. Apa aku bayar cukai, aku bayar zakat je. No, tapi bila fikir balik, apa yang government sediakan kat kita kan? Jalan raya, hospital, even university. So, mulai apa? Daripada cukai-cukai rakyat ataupun cukai-cukai perniagaan yang kita bayar kepada government, itu yang kita return kembali kepada kita. Okay. So, teruskan buat sampai berjaya, buat sampai jadi. Ataupun kalau nak tanya saya sukses ke tak, sukses ni pun dia subjektif. You rasa sukses apa? You ada 10 juta sukses, you ada 1 juta sukses. Suksesnya you tanya diri you baik. You rasa dah puas saya, kalau tanya saya sendiri, umur saya 32, saya dah slow down lah pasal bisnes. Okay, saya dah ada staff yang uruskan, saya dah buat perkara lain. Okay, saya dah buat benda lain, yang berdatangkan duit juga, tapi saya dah step down sikit ke belakang. Maksudnya saya dah tak terlalu gila sangat bekerja. Saya dulu saya memang gila-gila kerja lah. Walaupun sekarang saya baru 32, saya motor sekarang ni saya menjaga anak saya. Okey, di sekolah saya banyak menghabiskan masa dengan anak saya. Saya rasa itu lebih bahagia ataupun lebih bernilai masa dengan anak ataupun masa. Kita panggil masa. Okey, so buat sampai you tanya balik diri you balik, is done ataupun tidak. Atau you rasa di mana tahap sukses you? Tahap sukses saya cukup. Saya bukan 10 juta, 200 juta. No, sukses saya ialah cukup saya dapat menjaga family saya, staff saya, anak-anak saya cukup. Dewan sini tahap sukses saya cukup. Bukan duit 10 juta yang datang. No, kalau tanya duit 10 juta saya dah rasa dah, kan? Kalau tanya waktu umur muda saya dah rasa dah macam-macam. Okey, walaupun umur saya baru 32, kan, kalau tanya benda perkara yang mahal saya dah rasa. Okey, saya yang isteri saya kata, kalau ada sekarang minat lah. Minat saya ni kereta, saya tukar kereta lah. So perniagaan ni bantu saya untuk merealisasikan minat saya. Komik-komik belakang ni pun ada yang saya dapat, komik-komik lama lah. Okay, saya ada yang saya beli mahal punya komik sebab saya nak dapatkan balik. Nampak saya ni pun kolektor komik. So, melalui perniagaan pun membantu saya. Itu saja. So, apa yang dah buat sekarang, you buat dengan baik, buat dengan betul. You ada lecturer, hormat guru, hormat you punya lecturer. Okay, benda-benda tu ialah satu kita panggil satu doa daripada lecturer, ibu bapa. Jangan lupa, bila you dah pergi jauh, you dah berjaya, jangan lupa orang yang saya perasan tadi nama lecturer saya, Sir Amir ada kat sini saya tadi, saya perasan. Bekas lecturer saya masa diploma, okay? Banyak mengajar saya. So, teruskan sampai berjaya, sampai you rasa you dah sukses, bukan dengan orang lain punya tanggapan, which is dia ada 10 juta lah dia berjaya. No, you punya sendiri tanggapan. You rasa you dah tahap mana berjaya, cukup. Kita tak perlu kejar orang, kita tak perlu dengar perkataan mulut orang yang mengatakan kau kena ada 1 juta baru berjaya, kau kena 10 juta berjaya. No, okay, kau kena ada rasa satu perkataan diri you sendiri. Okay, diri you sendiri yang you rasa you dah sukses.
cukup. Aku dah capai tahap ni. Okay, this aku ni sukses. Okay, sedikitlah penutup tapi agak panjang sikit. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada organizer Puan Nur Aliza sendiri sebagai moderator. Saya doakan segala semua pelajar-pelajar ataupun di dalam inilah kita punya talk ni berjaya dalam bidang apa you buat, whatever you buat. Saya tak pernah saya sendiri saya pula jenis tak pandang you bekerja ke, you berniaga ke, you apa pun, no, saya bukan orang macam tu. Okay, so you bekerja, bidang you bekerja, buat sampai berjaya. Lecturer satu tugas yang mulia, mengajar anak-anak murid, so satu tugas yang mulia, buat sampai berjaya. You berniaga, buat sampai berjaya. Kalau berniaga boleh membantu orang lain, go on, teruskan, buatlah sampai benda, as long as benda tu kalau kita sebagai Muslim tidak melanggar syariat, cukup. Selebihnya you buatlah apa benda pun, as long as you happy. Yang penting sebenarnya happy. Kalau tanya saya sekarang lebih tekan, kalau dekat Instagram saya banyak kongsikan benda-benda yang happy supaya orang sekarang kalau pasal mental health ni satu isu yang sangat besar, mental health. So saya lebih tekankan yang jangan semua orang rasa ditekankan dengan perniagaan ni kena kaya top. Tak apa, saya rasa tak, no. Kegembiraan tu ataupun happy tu lebih penting. So sebab saya dekat tadi, sukses tu you tanya diri sendiri, bukan orang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Ni permintaan daripada Urustia ni, Cik Anas. Dia minta kongsikan gambar bangunan, gambar family kalau ada. Ada tak? Macam mana saya nak share? Saya ada dekat slide saya. Dia ada share ni. Share ada kat bawah kan? Ada tak? Okey, sekejap share file kan kot. Okey, sekejap. Kalau ada share my iPad. Sekejap. Kalau saya tutup dekat, kalau tu pun boleh share juga website ke Instagram ke. Ada peminat dah ni, dah ramai dah ni peminat. Kan? Cubanya saya ni kalau dekat Instagram saja ke Facebook saya ni jarang cerita pasal bisnes. Okay, kalau kat Profhijab, cari je lah website Profhijab, www.profhijab.com. Kalau Facebook tu Profhijab, Instagram pun Profhijab. Kalau IG sekali, Facebook saya sendiri, IG saya sendiri, Anas Fikri lah. Adalah muka saya. Kalau saya ni kalau dekat dekat Facebook, saya jarang berkongsi pasal perniagaan, saya lebih kepada kehidupan. Sekejap saya share pasal kalau building. Saya ada slide dalam ni tapi sebenarnya saya tak tahu nak share dia tu macam mana. Dia memang ada button share tapi saya tahu which foto ke. Kenapa nampak pula muka ni. Kejap Cik Anas kena scroll bawah lagi. Dia ada macam share file lepas. Share file Ada Cik Anas akan record screen, you kena scroll bawah lagi. Dia share file, ada application whiteboard. Kat situ kot, share file tu kot. Okay, dia ada whiteboard. Okay. Sebab saya punya file tu saya ada simpan dalam ada PowerPoint. Saya simpan dekat saya punya slide PowerPoint yang last saya punya talk dengan JITM Cendering. Sekejap ni. Tak apalah Cik Anas, kalau tak boleh. Itulah. Cuma Urustia minta share Instagram punya alamat ke? Dia panggil alamat ke? Instagram kalau Profhijab, you search je Profhijab. PERHIJAB. Saya tunjuk dekat ni lah, dekat saya punya handphone boleh Okay, ni kalau nampak lah Hijab punya Instagram. Dia ada gambar kuning dia punya profile tu. Kalau ni lah, kalau nampak lah. Nampak ke? 365k follower tu. Betul. 365k. Lepas ni tambah lagi 1k belakang. InsyaAllah
InsyaAllah. Kan, itulah. Kalau Okay, sesiapa yang datang saya punya butik dekat office dekat Setia Alam. Rumah pun Setia Alam. Kalau siapa datang Setia Alam, bagi tahu je lah. Boleh jumpa minum-minum kat Setia Alam. Okay. So, maka sekian sahaja sesi perkongsian kita untuk kali ini. Saya doakan Cik Anas berjaya dalam perniagaan, terus mendapat sales yang banyak. Sebab sesi perkongsian kita untuk hari ini ni memang saya rasa macam sangat menyentuh lah sebenarnya, daripada bisnes dengan RM200 tadi dengan partner, lepas tu partner tukar status jadi wife dan seterusnya jalankan perniagaan bersama-sama. So nampaklah dia punya adalah dia punya nilai dia dekat situ tu. Kalau dengar lebih lama ni, saya rasa kalau webinar ni diteruskan sampai 4 jam ni, mahu berdarah hidung ni dengar ni kan. Perkongsian ni. Nasib baik 2 jam. Jadi okey lah. Boleh tahan lagi lah darah hidung ni. Okay, semoga perkongsian hari ini memberi manfaat kepada semua penonton. Especially untuk peserta yang 30 orang tu. Okay, berkaitan dengan keusahawanan. So saya bagi pihak penganjur memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Okey, jangan lupa daftarkan kehadirannya untuk yang menonton tadi. Okey, terima kasih kerana setia menunggu dari awal hingga ke akhir program. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua penonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.